Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. InsyaAllah kali ini kita bicara tentang zakat al-ma'adin wa rikaz. Ma'adin ni galian, biji, lombong dan sebagainya lah. Yang kita gali dalam tanah tu dia dalam bentuk biji emas dan biji perak sahaja, bukan biji timah, bukan biji besi, bukan. Selain daripada biji emas dan perak, semua tak kena zakat. Kalau batu permata semahal mana pun intan belian, permata semua tak kena zakat. Yang kena zakat ialah jenis logam, emas dan perak sahaja. Rikas ni harta karun ataupun harta terpendam yang orang dulu-dulu simpan. Kemudian dia mati, orang semua tak tahu. Tiba tak siapa entah gali tanah ke, masuk dalam gua ke, pergi pulau ke, tiba-tiba Allah bagi dia rezeki jumpa dengan rantai emas, mahkota, apa benda lah, gelang, apa barang-barang, apa benda lah yang daripada emas, yang dah siap jadi barang. Maka itu nama rikaz. Yang biasa orang dulu tanam je lah, biasa letak dalam gua ke. Dulu mana ada bank, jadi simpanan dia tu biasa dia sorok sampai dia mati. Biasa golongan bangsawan orang kaya, raja-raja orang dulu. Seperti kisahnya Abdullah bin Jan'an menurut Ibn Kathir. Abdullah bin Jan'an dia jumpa harta karun yang disimpan oleh raja-raja Puak Jurhum dalam gua kan, dalam gua, dan dia jadi kaya lah. Allah alam. Jadi al-ma'adin warikas ni, ma'adin warikas ni, takrif dia, mal murad, soalan dia mal murad sajalah, mal murad. Soalan dia al murad kan. Dia kalau orang yang pandai buat soalan, dia takkan tanya ma ta'rif ataupun arif ke, sebab ini bukan ta'rif kan. Kecuali kalau dia tulis tajuk tu ta'rif, tu dia ta'rif lah. Tapi dekat sini dia hanya penerangan saja, maka murad lah, iaitulah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan al-ma'adin warikas tu ialah mastakhraja min batnil ardi, apa yang dikeluarkan daripada perut bumi. Min dhahabin wal fiddah, min adh-dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak sahaja, intan belian, permata, semua apa tu jenis logam-logam yang lain semua tak masuk. Sebab itulah kita dulu ada bicara bahawa secara umum kategori zakat tu ada 3. Satu yang berkaitan dengan emas perak, kedua berkaitan dengan tanaman, dan yang ketiga berkaitan dengan binatang ternakan. Jadi yang berkaitan dengan emas perak itu ada 3. Satu yang berkaitan dengan duit, makanan, isti'malan, dia kata apa tu? Dah lupa dah. Makanan madrubaini umlatan, apa yang digunakan sebagai umlah, sebagai duit kan. Yang keduanya yang dikeluarkan daripada bumi, daripada tanah, tak kira dalam bentuk biji ataupun yang dah siap dibentuk, seperti harta karun tu lah. Harta karun tu nama orang sebenarnya, iaitulah sepupu Nabi Musa, yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan harta yang sangat banyak, bergudang-gudang. Kemudian tak nak bayar zakat, Allah Ta'ala telan dia dalam bumi. Allah Ta'ala masukkan dia dalam bumi, dan dia ditelan bumi setiap hari. Dia makin dalam setiap hari sampai kiamat. Baik. Itu yang di al-murad bi ma'adin wa rikaz. Kemudian ma'adin sini, mana ma'adin secara khusus?
Ma'din ialah jamak kepada ma'dan. Ma'dan. Ma'dan, ma'adin. Apa dia ma'din tu? Ma'din sejenis kata nama bagi tempat. Jadi kalau dalam kitab ni dia meletakkan, dia mengambil ta'rifnya sebagai sejenis nama tempat. Dia tidak menjadikan jenis fi ta'rif dia tu sebagai benda tu sendiri. Benda tu sendiri kan, tapi tempat tu. Tak apalah, hafal je lah. Nama bagi satu tempat. Tempat tu yang khalaqallahu ta'ala bihi jawahir, yang Allah Ta'ala jadikan dia ada jawahir, ada perhiasan. Okey. Cik sikit. Ada jawahir, ada barang berharga. Barang berharga. Yang terdiri daripada emas dan perak. Daripada emas dan perak. Wal hadid wal nuhas. Dan besi dan tembaga. Jadi secara umum lah, idza stukhrija muslimun ma'danan min ardin mawatin la malikan laha aw min ardin yamlikuha fayajibu alaihi az-zakat fihi. Ni dah bercampur-campur ni kan. Kita tak boleh, kita potong aja. Kita potong. Okey. Macam mana nak potong? Ismun limakan alladhi khalaqallah. Kita potong macam ni lah. Ismun limakan, okey. Alladhi khalaqallahu ta'ala bihi min zahab wal fiddah. Okey, ambil situ. Okey, 3 itulah. Itu ma'dan ataupun ma'adin. Okey. Idza stukhrija muslim minal ardi yajibu alaihi zakat. Itulah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita nak potong, apa dia ma'din? Ismun lil makan alladhi khalaqallahu ta'ala bihi min adh-dhahab wal fiddah. Idza stukhrija muslim ma'danan minal ardi min ardin fayajibu alaihi zakat fihi. Zakat fihi ya. Okey. Ni buang. Okey. Jadi yang itu je lah yang kena dihafal. Boleh. Itu ma'dan. Jamak ma'adin. Okey, dah. Jadi nama bagi tempat yang Allah Ta'ala telah ciptakan padanya ma'adin, logam berharga, jawahir, benda berharga
terdiri daripada emas, perak, besi dan tembaga. Bila dikeluarkan oleh seorang Islam tu dalam bentuk makdan, dalam bentuk dilombong, makdan ni dilombong daripada bumi, sama ada bumi tanah tu tanah mati yang tak ada tuan, ataupun daripada tanah yang ada tuan, yang liku ada tuan, maka wajib zakat. Okey, itu dia punya pengertian dia lah. Tapi yang poin-poin untuk menjawab soalan seperti yang kita gariskan tadi lah. Ambil daripada Allahu bihi sampai bihi ni tadi, min zahab wal fiddah. Lepas tu kita ambil idza stukhrija muslim minal ardi, ataupun ambil sini, padam di sini, maka fayajibu fihi zakat. Okey, itulah. Dah. Tengok rikas pula. Rikas ni dafin al-jahiliyah, iaitulah harta yang ditanam oleh orang jahiliyah sebelum Islam. Al-mal ada madfun yang ditanam bil jahiliyah qabla al-Islam. Jadi kalau kita nak ringkaskan, kita potong ini. Dafin al-jahiliyah qabla al-Islam. Habis kalau macam orang Melayu ni, katalah datuk nenek moyang kita dulu tak siapa-siapa entah 100 tahun dulu, 200 tahun dulu, 300 tahun dulu, masih dah Islam dah tu. Orang Melayu ni 300 tahun dulu kan dah Islam dah. Jadi kita pergi tebas hutan, masuk gua, jumpa peninggalan pada tahun 1700. Tak tahu siapa punya. Itu apa tu? Dafin jahiliyah ke tidak? Yang penting dia bukan jahiliyah lah, tapi dia termasuk rikas ke tidak? Sepatutnya dia masuk rikas juga lah. Sebab apa? Dia tak bertuan kan. Tapi kalau ikut takrif di sini, takrif rikas di sini, maka kita tak boleh ambil. Dia kena pulang kepada pemerintah, sebab dia bukan dafin jahiliyah. Dia dafin muslimun, dafinul muslimin. Wallahu ta'ala alam. Terutama kalau ada pula dia punya tu tanda-tanda dia tu milik orang Islam. Contoh ada tulisan bismillah ke apa ke kan. Emas perak banyak orang simpan dulu kan. Orang dulu disimpan dia dekat mana, bukan ada bank kan, bukan ada tempat apa, dia simpan dekat situ lah. Milik sultan raja-raja, contoh dekat apa pulau apa tu, pulau besar contoh kan, orang dulu kan, contoh saja. Jadi ada orang jumpa harta karun di sana tu milik raja-raja orang dulu disimpan. Jadi tanah Melayu ni dulu banyak emas perak. Jadi orang dulu tu raja-raja dulu disimpan dekat pulau, dekat gua, dekat mana ke. Jadi kalau jelas itu milik orang Islam, macam mana tu? Boleh ambil, tak boleh? Tapi kalau ikut undang-undang, semua harta-harta tu adalah milik kerajaan dan kena perlu diserah kepada muzium, pihak muzium. Kita tak boleh ambil kecuali pada kita jumpa sepah. Dia ada tahap dia tu. Kalau apa ditanam tu sekadar 5 kaki dalam tanah boleh, lebih daripada tu dah tak boleh, itu kerajaan punya kan. Dan kalau harta karun tu adalah spek-speknya, yang mana boleh ambil, mana tak boleh ambil. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Jadi dalil a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalil zakat ma'adin wa rikas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang beriman, keluarkanlah nafkah, iaitu zakat. Min thayyibati ma kasabtum, daripada apa yang kamu usahakan. Kamu usahakan ni daripada benda yang baik pada apa yang kamu usahakan. Ni apa ni? Apa-apa lah, iaitu perniagaan dan juga pertanian yang kamu usahakan wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang Allah Ta'ala keluarkan untuk kamu itu daripada bumi.
Jadi ini yang kita usahakan. Ini kita usahakan. Okey, ni yang kita usahakan. Yang ni wa mimma akhrajna lakum minal ard. Mimma akhrajna lakum minal ard. Apa yang kami keluarkan daripada bumi ni ada dua. Satu yang itulah ma'din warikas. Apa yang keluar daripada bumi tu. Satu lagi apa? Tanaman dan buahan. Itu keluar daripada bumi. Jadi makasar betum ni yang berasas kepada emas dan perak. Yang ni pula emas, perak dan juga binatang ternakan. Ini makasar betum, kasar betum. Emas, perak dan yang berasas kepada ternakan. Okey, ni kita usahakan. Ma akhrajna ni yang kami keluarkan ni ma'adin, emas, perak juga, dan juga daripada tumbuhan, pertanian dan buah-buahan. Ni. Okey. Jadi apa yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi ni, kita tak boleh miliki dia kecuali setelah kita bayar dia zakat. Artinya dekat sini tak ada tak ada nisab. Bukan, sorry. Tak ada haul, tak ada hawalan ni apa? Cukup al-haul. Haul ni apa? 1 tahun. Genap 1 tahun. Haul. Hawalan al-haul. Jadi apa yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi, apa dia? Ma'adin warikas dan juga apa? Dan juga pertanian betul, zuru' wa thimar. Thimar, ma'adin warikas. Kan? Ni minal ard ni. Okey, dah. Thimar, zuru', ma'adin warikas. Okey, dah. Daripada hadis an Bilal bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha fi al-ma'adini al-qabliyah as-sadaqata. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil daripada ma'adin, iaitulah dekat sini ma'adin ni termasuk rikas harta galian yang digali dalam tanah tu, yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Rasulullah ambil sebagai sedekah, artinya Rasulullah ambil zakat daripada dia, daripada sebahagian harta tu. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi ar-rikazi khumusun, wa fi rikazi al-khumusu. Pada harta rikas tu ada 1/5 zakat. Ada zakat, hak zakat padanya 1/5. Artinya dah sebut dah dia punya nisab kat sini iaitu 1/5. Kadar, sorry. Dah sebut dah kadar dia terus, iaitu 1/5. Okey. Apa dia rikas? Harta karun ataupun harta yang ditanam oleh orang yang terdahulu, yang kita tak tahu tuan dia. Jadilah tak bertuan sebab dia dah beratus tahun, beribu tahun. Okey. Jadi jemaah ulama ala masyarakat zakat fi al-ma'adin, apa dia? Lombong, biji, emas dan perak, dan rikas harta karun emas dan perak juga. Kalau selain daripada emas, perak, intan bilian semua tak kena. Tidak kena. Tak kena apa? Tak kena zakat. Syarat mestilah galian tu emas dan perak saja, dan mesti cukup nisab sebab dia emas dan perak. Maka nisab dia nisab emas dan perak. Emas 85 gram, fiddah 672 gram. Apa dia tu? Kan? Kemudiannya ada mula haul. Sebab apa? Emas tak wa mimma akhrajna lakum minal ard, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kan?
Jadi apa saja yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi tak ada hawalan al-haul. Tak ada kena tunggu genap 1 tahun. Jadi adamu al-haul. Adamu haul. Syarat Islam tak ada. Sepatutnya ada kan. Sebab apa? Dekat dia punya ta'rif sini, idza stakhraja muslimun, sepatutnya ada syarat Islam kan. Orang Islam yang keluarkan dia. Idza stakhraja muslimun ma'danan, sepatutnya ada syarat Islam sini. Tapi mengapa dia terletak, Allah Ta'ala alam lah. Okey. Jadi kalau sini tak ada sebut Islam, jangan mana-mandai kita tambah syarat yang keempat. Islam. Al-Islam jangan letak. Bukan apa, nanti bukanlah salah, tapi nanti takut tak ada markah. Kita kata kalau dia minta uzkur syartaini min syurut kan. Wujub zakat al-ma'adin wa rikas. Jadi kita jawab Islam wa an-nisab. Jadi Islam ni tak ada markah sebab apa? Pentaksir kata tak ada dalam buku pun. Okey, janganlah. Tak salah jawabnya, cumanya dia tak ada dalam buku, nanti takut tak ada markah kan. Jadi rugi kita 1 markah kat situ. Okey, zahab wal fiddah lawan dia ma'adin al-ukhra. Ma'adin al-ukhra lawan dia la zakat min ma'adin al-ukhra kal hadid war rassas kan. Apa tu, seperti biji besi, rassas apa, arang batu, fairus, batu permata dan sebagainya kan. Wala zakat fi ar-rikas, tak ada juga, tak wajib juga zakat pada harta karun selain daripada emas, perak, intan belian, semua tak kena zakat. Jadi dia kata bayin syurut wujub zakat fi dhahab wal fiddah kan. Jadi jawapannya la zakat fil mustakhraj yang dikeluarkan min ma'adin ukhra kal hadid. Sampai situ pun dah cukup lah. Ada satu contoh. Sampai situ dah cukup. Ataupun kita nak ambil sini la zakat min ma'adin ukhra la zakat min ma'adin ghairu dhahab ma'adin wa warikas. Ma'adin warikas ambil terus sini, sambung, ambil sini, ambil sini min ma'adin warikas, tambah waw warikas min ghairi dhahab wal fiddah. Okey, la zakat, ada waw sini. Okey, dah tu ringkas. Yang ni tak payah. La zakat ni semua tak payah. Ni tak payah. Ni tak payah. Jadi ambilnya situ je. La zakat min ma'adin warikas min ghairi adh-dhahab wal fiddah. Kalau dia tanya bayin syurut adh-dhahab wal fiddah, nak ringkas dia, sini lah ambil la zakat min ma'adin warikas min ghairi dhahab wal fiddah. Dah dapat 2 markah kat situ lah. Okey, 2 markah. Biasa soalan ma'adin tu biasa 2 lah. Okey, kalau dia kata bayin nisab ma'adin warikas, nisab kan. Jadi kita kena li dhahab 85 gram, lil fiddah 672 gram. Itulah bayin dia. Bayin syurut haul.
syurut adamul haul fi al-ma'adin wa rikaz. Jadi bagi ma'adin yajib alal faur, wajib itu jam juga. Keluar-keluar je terus bayar zakat dulu baru boleh ambil. Tak bayar zakat tak boleh ambil. Faur ni segera segera. Faur segera. Sebaik saja keluar. Rikas pula la yustaru haul. Rikas yajibu zakat fihi ba'da wujudihi. Selepas kita jumpa je maka wajib zakat. Jadi macam inilah ma'adin alal faur, yajibu faur. Korek-korek jumpa biji timah, kemudiannya kita tengok timbang hari itu, hasilnya dapatlah bukan biji timah, biji emas. Dapatlah 85 gram. Wah, 85 gram. Tak sampai 100 gram, sikit je tu kan. Lebih kurang suku kotak mancis. Dapat 85 gram. 100 gram. Dekat-dekat separuh kotak mancis lah. Kena bayar zakat dulu baru boleh kita bawa balik kan. Kita timbang berapa harga dia tu, dan kita keluarkan zakat baru boleh bawa balik kita punya. Mestilah orang kedai yang menjadi peraih kepada biji timah tu bayar duit dulu. Bayar duit dulu, lepas tu baru kita keluarkan zakat, barulah duit tu kita punya. Jadi itu bagi biji emas, perak. Rikas ni harta karun memang dah siap dibentuk kan. Yajibu zakat ba'da wujudihi, selepas kita jumpa. Ba'da wujud, selepas kita jumpa. Ada haul, artinya la yustaratu hawalan al-haul, yajibu zakat ba'da wujud ataupun ba'da husul. Itulah, jadi hafal semua ni. Okey, begitulah cara menjawabnya. Jadi kadar bagi ma'adin, kadar zakat bagi ma'adin rubu' usyur ataupun 2.5% seperti biasa. Ithnan wa nisf 2.5%. Zakat rikas pula khumus, seperti dalam hadis tadi, khumus kan. Rasulullah mengambil daripada zakat, macam dalam hadis ni, wa fi rikas al khumusu, daripada Abu Hurairah kan. Jadi miqdar zakat rikas ialah khumus 1/5 ataupun 20%. 20%. Okey, wallahu taala alam.